warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi wa maghfirati wa ridwani wa husnul khatimah 'inda al-maut wa rafa'a darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'ati yawm al-qiyamah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyah salihah shamila khairatid dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin, muslimat, ada seorang muslimin. Rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dengan rahmatnya yang maha luas dan dengan maghfirahnya, dengan barakahnya insya-Allah. Dan kita teruskan pengajian kitab daripada kitab Kiamat Hampir Tiba karangan almarhum guru kita yang mulia Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah taala rahmatal abrar. Wasa'allahu qabrahu wa nawwara qabrahu. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau dan meluaskan kuburnya dan juga mencahayakan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang ditinggalkan kepada kita ilmu yang sangat faedah besar manfaatnya dan tak termampu untuk kita balas budi beliau yang meninggalkan ilmu untuk kita. Hanya kita doakanlah kebaikan dan kesejahteraan beliau. Kita sambung pada kitab ini, Kiamat Hampir Tiba, muka surat 127. Itu yang saya tanda situ. Keruntuhan kota Madinah yang kita dah baca, kita sebut bukan runtuh bangunannya, tapi runtuh akhlaknya, dan juga runtuh ibadahnya, sehingga agak terganggulah kestabilan ibadah kita di situ. Sekarang ni pun kita dah dapat rasa, walaupun kita pergi umrah, ya, saya baru pergi umrah sebelum puasa balik, kita nampaklah bukan kerana PKP yang terganggu ibadahnya, tapi kerana Madinah tak seumpama dulu yang benar-benar dimakmurkan dengan amal ibadah yang penuh tanpa sekatan. Sekarang nak bagi salam macam mana kat Nabi? Sambil jalannya. Orang perempuan saya tak tahulah. Orang lelaki, kalau kita masuk dalam babus salam tu, tak boleh stop langsung bagi salam, kan? Kena sambil jalan. Kalau kita tengok kuih-muih kat bazar Ramadan pun kita stop, kan? Nak tengok lu warna apa, besar kecil, sedap tak sedap, kan? Cantik-cantik. Ni bagi salam tak boleh stop. Stop je. Halo haji roh. Berhenti haji roh. Halau terus. Jadi terganggu ibadah kita. Sepatutnya kita beradab dengan Nabi. Kita bagi salam dengan penuh khusyuk di hadapan makam Rasulullah SAW, tempat salam tu. Itu yang sepatutnya. Sebab tu saya pesan pada jemaah, kita mula bawa dulu. Di luar pun, saya bawa kat luar, dataran luar tu kan, laki perempuan lah, memang kita pakai alat semua, jadi semua dengar cakap saya walaupun tak cakap kuat-kuat. Dia orang, saya kata jangan berkumpul ya, pecah-pecah sikit, sana mungkin 2-3. Dia tak halau sangat. Bila berkumpul tu kita stop je, datang bagi kereta tu, halau, jalan haji. Terganggu, nak baca doa pun tak boleh, nak bagi salam sempurna pun tak boleh. Tak apalah, kita reda je lah keadaan kita sekarang. Tapi kalau ada masa, lipat balik, masuk, duduk dalam masjid. Duduklah mana-mana tempat, buka buku, bacalah bagi salam pada Nabi dengan lengkap dan sempurna, kan? Walaupun tak tempat bagi salam, di belakang-belakang, belakang bagi salam. Itu yang tenangnya, dia tak halau itu.
kan? Kalau dekat, sepatutnya yang dekat, paling dekat tu kita bagi salam pada Nabi SAW dalam keadaan tenang, doa dan sebagainya. Maka dikatakan, kadang-kadang orang kata tak buat apa nak duduk Madinah lama-lama. Di Mekah ganda 100,000 kali ganda, sini 1,000 je. Baik-baik kita duduk Mekah. Dia tak sedar bahawa duduk dekat dengan Nabi SAW itu lebih tinggi darajatnya. Duduk dekat dengan Nabi SAW, sedangkan turun ayat surah An-Nisa, walau annahum izzalamu anfusahum, kalaulah umat engkau Muhammad buat zalim pada diri sendiri, maksud dosa, ja'uka, datang pada engkau, fastaghfar, mereka minta ampun pada Allah Ta'ala, engkau Muhammad kena minta ampun untuk dia orang tu. Allah suruh Nabi Muhammad, kita pergi, ya Allah ampun dosa aku dekat dengan Nabi. Nabi kata, ya Allah ampunlah dosa dia, ampun dosa dia. Nabi kena buat macam tu, Allah suruh. Maka siapa yang pandang buat apa duduk Madinah, lebih baik duduk Mekah ganda 1,000, seolah dia memperlecehkan kehebatan dan kemuliaan ini. Nabi sentiasa nak bagi keampunan, doakan keampunan. Kisah Imam Asy-Sya'bi ataupun datang seorang Arab Badui, dia ketika duduk di tepi makam Nabi ke zaman ratusan tahun dulu, dia tercatat dalam tafsir Ibn Kathir dan sebagainya. Maka dia kata, ketika aku sedang ngantuk lah, letih dah zikir kat Raudah tu, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Orang Arab tak manalah, datang bagi salam, ya assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Lepas itu dia bercakap dengan Nabi, ya Rasulullah, aku dah sampai pada aku ayat Al-Quran, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Dan telah datang dosa banyak datang pada engkau Muhammad Rasulullah, beristighfar pada Allah, Allah perintah so istighfar untuk mereka, dan pasti Allah akan padam dan terima taubat mereka semuanya, padam dosa semuanya. Aku datang penuh dengan dosa. Dia cakap, dia sembang. Zaman Nabi wafatlah makam Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku dosa banyak, datang di sini aku minta ampun pada Allah Ta'ala, tolonglah engkau doakan, masa kita sebut recommendkan istighfar aku pada Allah Ta'ala. Selesai, tak ada apa pun, dia selesai, dia keluar pergi. Dalam mimpi Imam Sya'bi duduk di situ, Rasulullah datang, bangun kau, bangun, kejar Arab Badui itu, bagi tahu aku dah doakan istighfar untuk dia dan Allah dah ampun segala dosa dia dah. Beritahu dia. Terkejut Imam Sya'bi daripada tidur, bangun kejar cari, mana dia? Engkau kah yang salam tadi? Ya, aku. Maka Nabi dah sampai pada aku, dia dah doakan istighfar untuk engkau dan Allah telah memberikan keampunan dan taubat pada engkau. Gembira dia, dapat berita langsung, dapat jawapan langsung. Itu dengan penuh khusyuk kita seolah berdepan dengan Nabi SAW secara fizikal. Secara fizikal, bayangan kita macam secara fizikal. Kerana memang pun Nabi dalam, walaupun kita kata dah meninggal dunia daripada dunia ni, tapi Nabi sebenarnya masih hidup di alam dia, alam barzakh. Buktinya Nabi sendiri sebut, setiap umatku yang datang bagi salam pada aku, Allah kembalikan roh pada aku sehingga aku jawab salam dia. Cuma kita tak nampak fizikal Nabi je. Itu nak sebutnya bahawa banyak benda yang di Madinah yang terhalang daripada ibadah yang lengkap dan sempurna. Maka itu telah kita bacakan. Kita tengok tajuk muka surat 127, Imam Mahdi akan lahir dan beliau akan memimpin umat Islam. Nak sebutnya Imam Mahdi lahir dan tak lama dia memimpin. Dia umur dia macam biasa. Sebab apa saya sebut itu? Sebab nak menafikan Mahdi Syiah punya versi, yang dia kata Imam Mahdi dia dah lahir abad kedua Hijrah, 120 berapa Hijrah, dah lahir dah. Lepas itu dia sembunyi dalam gua Sardab, dia sebut Sardab tak saya, gua tersebut sampai hari ni tak keluar lagi. Bila tunggu masa akhir zaman dia akan keluar. Sebab tu saya pernah transit di Tehran. Jadi transit itu kena hari Jumaat, kita teringin nak pergi sembahyang Jumaat. Tanya orang hotel tu, Jumaat ada kat mana masjid yang ada Jumaat? Dia pun tengok kiri kanan, kat mana? Tanya member dia, kat mana tak tahu. Barulah saya dibagi tahu dia orang memang tak ada Jumaat. Lain kali dia pergi tanya-tanya, dia kata, oh you Sunni nak pergi sembahyang Jumaat, dalam Universiti Tehran ada orang Arab sembahyang Jumaat, kau sembahyang situ.
baru nampak. Dia orang tak sembahyang Jumaat sebab dia kata selagi Imam Mahdi tak keluar, kami tak wajib sembahyang Jumaat. Imam Mahdi dia keluar baru wajib sembahyang Jumaat. Itu dia. Nak syok, nak seronok, nak senang ikut Syiah. Kan? Sembahyang dia 3 kali je. Jamak. Macam kita jamak musafir. Walaupun rumah di sana, masjid sini. Dia main tu kira musafir ya. Jalan kaki je pun. Rumah imam tu kan, main sini, musafir. Boleh jamak. Kan? 3 kali ya azan dia. Itulah. Jadi nak sebutnya begitu demikian. Imam Mahdi ni umur tahun yang ni. Kalau dia umur 40, memang 40 tahun yang lalu dia lahir. Bukan 100 tahun, 1000 tahun yang lalu tapi umurnya 40 tahun, bukan? Itu Syiah punya versi Imam Mahdi. Yang jenis macam tu hanya 3 orang je yang masih panjang usia. Maksudnya Allah panjang usia dia ribu-ribu tahun tapi umur dia macam puluh-puluh tahun saja. Dia lahir dah 1000 tapi mukanya, fizikalnya, tenaganya macam baru 30-an, macam baru 40-an. Siapa dia? Yang pertama Dajjal. Nanti kita akan baca bab dia lah. Yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Yang akan turun nanti bukan turun umur 1000 tapi umurnya baru 30-an. Tapi lahirnya bila? Zaman sebelum Nabi Muhammad kan? Yang ketiga Nabi Khidir alaihissalam. Khidir alaihissalam, yang dah lahir, masih hidup dan akan bertemu dengan Dajjal dalam peristiwa yang akan diceritakan nanti. Okey. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhhab ad-dunya hatta yamlika al-arab rajulun min ahli baiti yuwati'u ismi rawahu Tirmizi. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, dunia tidak akan hilang, maksud tak kiamat, tak akan berlaku kiamat, sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki. Diperintah, negara Arab akan diperintah oleh seorang lelaki daripada keluargaku, kata Nabi, keturunan Nabi SAW, yang namanya sama nama aku. Dalam riwayat lain, nama maknya, mak bapak dia sama dengan mak bapak aku. Berarti Muhammad bin Abdullah, maknya Aminah. Kan? Dah terkeluar dah versi Syiah punya. Syiah tak jadi dah, tak betul lah. Sebab dia kata nama dia Hasan Askari, Hasan bin Muhammad Al-Askari. Tu Imam Mahdi dia. Tak kenal dah, kan? Dia tolak hadis ni, dia kata hadis ni tak betul. Hadis yang nama sama ni. Hadis ini menerangkan kepada kita bahawa dunia ini tidak akan berlaku kiamat sehingga bangsa Arab dan juga bangsa Ajam. Kenapa Nabi sebut bangsa Arab? Sebab Nabi cakap dengan orang Arab. Nabi bercakap dengan sahabat yang Arab. Ni bangsa kita ni, Arab ni akan dikuasai. Sedangkan Imam Mahdi bukan hanya dia menguasai tanah Arab, tetapi orang Ajam yang bukan Arab, kita Melayu Nusantara pun kena taat pada dia. Kalau kita nak sah iman kita, kena taat dengan dia, kan? Walaupun kita maaf cakap ada Perdana Menteri negara kita, ada Presiden negara, tapi bab agama, bab apa, kena taat arahan dia, kan? Akan dikuasai oleh seorang lelaki keturunan Rasulullah SAW, iaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan nama dia, bukan nama dia Muhammad, sama Nabi Muhammad bin Abdullah, maknya Aminah. Habis itu kenapa kita panggil Imam Mahdi? Imam Mahdi itu jawatannya, kan? Macam Amirul Mukminin, Khalifah, bukan nama tu. Presiden bukan nama. Perdana Menteri bukan nama. Itu jawatan. Jadi gelaran kepada dia yang memimpin seluruh umat Islam. Mahdi yang membawa petunjuk, yang membawa jalan, menunjuk jalan, petunjuk. Maka dialah yang ketika tu umat Islam memang cacah marbah, kacau bilau, yang berperang sama-sama orang Islam berlaku. Nampak dah bunga sekarang kan, bunganya. Sebab tu orang nampak tak lama dah, nampak di Syria macam tu, di negara Yaman tak reda-reda perang Islam sama Islam. Yang ni pun Allahu Akbar, bunuh kawan tu la ilaha illallah, bunuh kawan ni.
sama-sama Islam. Ni dah nampak bunga dia. Sebab tu banyak ulama kata tak lama lagi dah. Berapa tahun lagi? Tak tahu. Saya dah sebut dulu, jangan kita hitung dengan tahun, dengan masa. Kita nampak tanda tak lama, tak tahu lama mana lah. Tak kira tahun ke, tak boleh kira. Dah nampak tanda yang ni dah ada, yang ni dah ada. Dalam keadaan gawat macam tu. Kacau bila antara negara-negara Islam dah ada sempadan, malah dalam satu negara pun Islam sama Islam bergaduh, berperang juga. Kacau bilau. Sehingga hukum pun bertelinggah. Yang ni kata halal, yang ni kata tak halal, bergaduh pula. Muncul Mahdi yang memberi petunjuk. Barulah suara orang Islam satu. Tenaga kekuatan orang Islam satu. Kekuatan daripada tentera Imam Mahdi. Beliau akan melaksanakan keadilan di atas permukaan bumi ini, dan akan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Yang ikut dia pasti menang, pasti berjaya. Berjaya makna bukan tak mati, berjaya imannya. Kalau yang ikut dia tu jadi tentera dia, maka pasti akan menang berdepan dengan mana-mana tentera dunia pun. Mana-mana tentera dunia pun. Yang tak ikut dia mungkin tak kalah kalau tak perang dengan dia, tapi itu nampak bunga-bunga pengikut Dajjal. Akan jadi pengikut, benih-benih pengikut Dajjal tu yang tak ikut Imam Mahdi, tak setuju dengan Imam Mahdi. Orang ni lah akan ikut Dajjal nanti. A'udzubillah min dzalik. Apa tandanya? Akan dibai'ah. Bai'ah ni macam kalau kita ni pertabalan ataupun pelantikan. Bila dia ditabal, dilantik menjadi Imam Mahdi. Jadi sekarang ni bukanlah maikat dia nama Mahdi. Dia tak nama Mahdi, dia tak nama Imam Mahdi. Kan? Nama Muhammad Abdullah. Kan? Tapi bila ditabal, maka dia dipanggil. Sejak tu dia dipanggil dengan jawatan Imam Mahdi. Sebelum tu dia pun tak tahu, family dia pun tak tahu, kecuali ulama-ulama yang dibuka hijab, mereka nampak inilah bakalnya, budak ni lah. Mungkin budak lah kan, baru lahir ni, budak ni lah ni. InsyaAllah mereka tahu. Tapi mereka takkan heboh. Semua elan ni Imam Mahdi ni baru 5 tahun contohnya. Tak boleh. Tanda-tanda Imam Mahdi akan dibai'ah ketika umur dia bila? Kemungkinan antara 30-an hingga 40-an. Tu umur dia mula dibai'ah. Kan? Kalau duk mengaku Imam Mahdi tapi dah umur 60 tahun dia mengarut. Di Malaysia ramai mengaku Imam Mahdi. Ramai. Mengaku ada yang mengaku Imam Mahdi, yang mengaku orang kanan Imam Mahdi, macam-macam. Tak payah nak percayalah. Ya. Mudah-mudahan bila muncul sebetul dia, benda ni tak rahsia, takkan rahsia. Bila betul-betul Imam Mahdi dibai'ah pada ketika saat itu, maka seluruh orang Islam dapat berita, dapat tahu. Dia tak rahsia, bukan bai'ah rahsia tak siapa tahu, tak. Dia akan tersebar benda tu. Cuma nak ikut ataupun tak nak. Sebelum Imam Mahdi datang memimpin umat Islam, ada beberapa tanda yang akan muncul terlebih dahulu. Yang pertama, munculnya sebuah bintang yang berekor di ufuk timur, dan bintang ini akan kelihatan di atas langit selama 3 malam atau riwayat 7 malam berturut-turut. Macam mana tu? Saya pun tak tahu nak bayang. Macam mana kan? Bintang jenis apa tak tahu, tapi dia kekal lama selama beberapa malam yang disebutkan tadi. Sehingga benda tu akan jadi tak, semua dunia takjub, apa ni? Kenapa macam ni? Bagi kita yang ada ilmu ni, kita tahu ini macam petanda ni. Tanda ni tak lama lagi ni. Jadi kalau dah ada tanda tu, mungkin beberapa hari lagi nak bai'ah Imam Mahdi, nak naiknya nama Imam Mahdi ni. Bukan makan tahun, itu makan hari je. Mungkin makan hari je bila dah keluar bintang ni. Yang kedua, gerhana bulan pada malam pertama Ramadan. Tahun ni terlepas tak ada gerhana tahun ni, tak ada kan? Gerhana bulan pada malam pertama Ramadan dan gerhana matahari pertengahan Ramadan yang sama. Sebulan tu 2 gerhana, bulan dan matahari.
Itu kira berapa bulan lagi. Ramadan berlaku tanda gerhana tadi. Lepas Ramadan apa dia? Syawal. Syawal orang dah siap haji dah. Lepas tu Zulqaidah, Zulhijjah musim haji. Musim haji tu ada tanda juga, akan disebut nanti. Yang muncul Imam Mahdi ni bila? Dikatakan Muharramnya. Lepas Zulhijjah, Muharram kan? Muharram tu bulan Muharram. Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram akan berlaku pada bulan Muharram. Gerhana bulan tadi sebut apa ni, tak pernah berlaku lagi kes macam tu. Satu bulan ada bulan dan bintang, maksud gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang ketiga, kemudian pada musim haji tahun tu, Zulhijjah, Zulqaidah, Zulhijjah, akan berlaku huru hara, bunuh membunuh, berbunuh-bunuhan. Terjadi bunuh membunuh di kawasan Mina, tempat kita melontar tu kan, di Jamrat. Dan darah pun mengalir di sekitar Jamrah Aqabah. Nama dulu, sekarang nama apa? Ingat tak? Ada kan semua menang haji kot. Jamrah Kubra kan? Jamrah dulu, Kubra tu nama Aqabah, sebab ada bukit Aqabah, bukit kecil. Kubra dia roboh dah bukit tu. Dia dah buat dulu bulatan kan, bulatan dulu membulat. Zaman saya pergi 2000, 2005 masih bulat. Lepas pada tu dia roboh, dia buat lain sekarang kan, jadi macam kapal membujur itu. Dulu lubang yang pertama bulat, lubang yang kedua bulat, lubang yang ketiga separuh bulat, huruf D, sebab ada bukit. Dia tak bulat penuh. Sekarang ni dia roboh semua tu, dia buat yang baru sampai ada sekarang ni. Berapa tingkat? 4 tingkat. Atas sekali helipad punya, tu VIP lah, dia lontar di atas ya. Lepas tu buat memujur panjang gitu. Bagus jugalah, tak sesak. Sah ke? Dulu bulat lubang kecil, sekarang dah panjang. Sah juga, batu tu akan meleleh masuk ke situ juga kan? Masuk betul. Jadi sekarang Jamrah Aqabah pun dah memanjang dah, bukan separuh. Jamrah Aqabah banyak peristiwa. Ada satu masjid ujung Jamrah Aqabah, Masjid Bai'atul Aqabah, Masjid Bai'ah. Masjid Bai'ah. Apa kisahnya? Di situlah Nabi bai'ah dengan orang Madinah 2 tahun. Tahun pertama datang musim haji 12 orang. Tahun depan datang lagi bai'ah dengan Nabi masuk Islam 70 orang. Di Aqabah gelap-gelap. Sebab apa Aqabah? Nak lari daripada Mekah, Mekah tak orang nampak. Orang Madinah datang masuk Islam di tangan Nabi musim haji kan? Orang datang situ sehingga syaitan melaum, mengisytiharkan, orang Mekah ni, ada Madinah, orang Madinah datang bai'ah dengan Muhammad, datanglah bunuh mereka. Nabi dengar suara tu, Nabi kata, ni syaitan ni, syaitan yang melaum supaya sahabat-sahabat ni dibunuh. Tapi taklah, tak datang, musuh-musuh tak datang. Tu tempat bai'ah, Masjid Bai'ah dekat dengan Bukit Aqabah. Jadi berlaku ni, darah mengalir daripada Jamrah Aqabah. Tinggi, Jamrah Aqabah tinggi, sekarang pun tinggilah. Kita melontar tingkat berapa, orang tak sedar pun. Orang ingat tingkat ground floor, dah tingkat 3 kita melontar tu. Kita punya kemah jemaah haji, dia akan bawa laluan zoom naik tingkat 3 terus. Tak jumpa tingkat 2, tak jumpa tingkat 1, ground floor bawah kan. Memang kita takkan turun. Kalau turun kena balik jalan lain, tak jumpa jalan kita datang tadi. Jadi selepas melontar kita lipat balik kemah 3.5 km jalan kaki kan, daripada kemah ke tempat melontar. Jadi orang ada duit boleh duduk sewa kemah yang dekat dengan Jamrat, boleh tengok Jamrat kan. Yang tu kena mahal lah, kena tambah ekstra mungkin 2,000 3,000 pula daripada pakej haji yang lain. Okey, itu Jamrah Aqabah. Mengalir darah ni macam anak sungai disebutkan. Dan akan berlaku juga rampasan harta, curi-curi lah, curi harta orang haji kemah tu, bunuh juga. Sampai ni kan barang kita tinggal di hotel Mekah. Orang pergi haji, dia nak pergi Arafah, Muzdalifah, Mina. Sekali pergi dia bawa beg kecil je, beg besar kat hotel semua. Semua tu kena curi, rompak habis semua. Hotel kena pecah, kena curi,
ada berlaku pembunuhan juga di Mekah, tapi yang paling banyak sebab tumpuan musim 13 tarikh 13 Zulhijjah tu semua tumpu situ. Di situ berlakunya pembunuhan tadi ni. Muncul tapak tangan yang terhulur dari langit sehingga dapat disaksikan di kebanyakan tempat bersama dengan suara seruan dari langit. Sesungguhnya pemimpin kamu ialah Imam Mahdi. Dalam satu riwayat lain ada disebutkan bahawa suara seruan itu ialah sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah pengikut Imam Mahdi. Nah, isytihar Imam Mahdi dah ada. Itu hari kejadian, hari pertabalan, hari bai'ah Imam Mahdi. Waktu Imam Mahdi tak ni, tapi hari itu juga tangan tu keluar dulu. Tangan ni macam mana? Wallahu alam. Ada riwayat mengatakan bentuk awan macam tangan, tunjuk ke arah Imam Mahdi yang berada dalam Masjidil Haram. Waktu tu dia masih bantah, tak naklah, bukan aku Imam Mahdi lah, bukan lah. Orang pegang ni, ikat tangan dia, pergi kat depan pintu Kaabah tu, orang nak tabalkan kau. Tak nak, bukan aku lah, bukan aku. Keluar tapak tangan tu. Sebagai mengatakan pada hari itu mungkin awalnya, sebelumnya. Jadi kita tak mampu nak gambarlah benda yang akan berlaku nanti macam mana, sehingga benda tu berlaku baru kita tahu. Oh, macam ni kan? Macam mana sekarang kita dengar dalam hadis Nabi, yang Nabi kata takkan berlaku kiamat kecuali Mekah dilindung oleh bayang-bayang sa'ah. Orang dulu tak terbayang macam mana lindung bayang sa'ah. Sa'ah tu apa? Sa'ah ni makna, ada dua makna. Satu, sa'ah makna jam. Kam sa'ah? Aina sa'ah? Mana jam kau? Berapa sekarang? Pukul berapa dah? Kan? Sa'ah. Yang kedua, sa'ah makna kiamat. Mungkin ulama dulu terjemah akan lindung bayang-bayang, maksud dekat dengan kiamat dah. Tapi kita sekarang clear nampak, bayang jam lindung kat bahang, menara jam besar. Jadi lagi tak berlaku benda tu, semua orang tak terbayang macam mana boleh jadi gini kan? Begitu tangan hulur daripada langit tunjuk engkau lah Imam Mahdi. Macam mana tangan tu? Warna macam kulit kita ke? Kulit gelap ke? Kulit merah ke? Jadi kita tak boleh nak bayang, sehingga hari berlaku baru kita tahu, oh rupanya macam ni kan? Tapi akan datang benda tu. Ini tanda-tanda umum, sehingga kita, benda tu akan jadi satu berita aneh. Semua orang terkejut, macam mana tangan boleh keluar gini, macam mana boleh muncul gerhana macam ni. Kita yang ada ilmu ni kita tahu, ini dah ada tanda. Dah lagi berapa bulan, dah lagi berapa hari, dah lagi hari ni tu berlaku tu. Sehingga kata dalam hadis lain sebut, kalau kamu mampu datang bai'ah Imam Mahdi, datanglah, walaupun terpaksa merangkak dalam salji yang tebal. Salji yang tebal macam mana nak jalan? Tapi kalau bolehlah merangkaklah pergi, berenanglah dalam salji tu untuk pergi Imam Mahdi nak bai'ah. Jadi kalau kita lah, mana tahu orang kaya ada private jet, dengar dapat tanda, dia boleh start dia punya jet dia tu, terbang pergi, pergilah bai'ah dengan Imam Mahdi kan? Maka kalau sekali dia bai'ah Imam Mahdi, dia terselamat daripada Dajjal. Dia adalah orang yang berjaya bersama dengan Imam Mahdi. Allah alam. Jadi nak jadi tentera Imam Mahdi ni tak semestinya, jangan tengok umur. Tentera Imam Mahdi, kata Habib Kazim sebut, tentera Imam Mahdi tak semestinya orang muda, orang fizikal kuat, bodybuilder ni, ketui sini, barulah tentera Imam Mahdi. Pandai main senjata, tembak-tembak, baru tak semestinya. Ciri tentera Imam Mahdi adalah iman. Iman, bangun malam, puasa, ini amalan-amalan yang hebat. Ini ciri-ciri Imam Mahdi. Walaupun dia orang tua, mana nak jalan bongkok-bongkok, boleh jadi dia Imam Mahdi, tentera Imam Mahdi kalau dipilih. Kalau tak dipilih pun, mungkin niat nak jadi Imam Mahdi, Allah dah bayar pahalanya. Seperti saya cerita dulu kan, ada seorang Habib, adik kepada Habib Bakar Adni, kalau mungkin pernah dengar kan, Habib Bakar Adni ada sekarang, tapi adik dia dah meninggal. Tahun bila saya duduk di Mekah masa tu, tahun 2016 ke 17 gitulah, saya tak ingat kan. Dengar berita adik dia meninggal. Saya pun pergi rumahnya, tengok, ya Allah, rumah besar lah. Besar tu macam dua court tenis tu, besar lagi, Masya Allah, dengan beberapa tingkat. Dia orang sembang-sembang baru dapat cerita, dia ni memang
Di Mekah tak nampak, tak menonjol. Dia bukan nampak ulama'nya, tak nampak sangat, tapi dia ma'alim, tapi tak terkenal sangat sebagai ulama'. Dia kerap keluar Mekah pergi ke Afrika. Di sana dia ada ladang kuda, ladang kuda yang sangat banyak. Dia jaga kuda, upah orang jaga kuda. Orang tanya dia, kau nak jual ke kuda ni, nak bisnes ke? Tak. Buat apa banyak kuda ni? Dia kata, aku nak siapkan kuda ni untuk tentera-tentera Imam Mahdi. Niat dia tu, niat dia. InsyaAllah pahala dia sampai dengan niat dia, ya. Maka begitulah. Boleh tak kita izinkan suami-suami kita jadi tentera Imam Mahdi? Kan? Jangan pergi bang. Kita yang menghalangnya, kan? Kan? Sekurang-kurangnya, macam mana ustaz, suami saya bukan 40 tahun. Dah tua-tua dah. Tak, saya kata tadi, yang dapat pahala jadi tentera Imam Mahdi, kata Habib Kazim, walaupun dia dah mati, dia niat sungguh-sungguh minta pada Allah nak jadi tentera Imam Mahdi supaya dia berjaya di akhirat. Tiba-tiba dia mati tak sempat. Mungkin Allah, ialah Allah bayar pahala kerana niat, dan kemungkinan-kemungkinan yang lain, termasuk dia juga tak mustahil Allah hidupkan dia jadi tentera Imam Mahdi. Tapi kita nak sebut pelik, orang rasa pelik lah benda tu, kan? Kita kata dia dapat pahala niat kerana nak jadi tentera Imam Mahdi. Ni Habib Kazim sini sebut dia, dalam dia cerita ceramah hal ni lah. Dia kata tak mustahil orang mati tu Allah boleh hidupkan dia balik jadi tentera Imam Mahdi, sebab niat dia nak sangat-sangat. Siapa yang berbai'ah dengan Imam Mahdi jadi tentera Imam Mahdi, walaupun dia tak pandai main pedang, tak pandai naik kuda, maka kalau dia terpilih, maka dia orang berjaya, dah seolah dapat tiket untuk syurga dah, syahidnya. Sebenarnya kita tengok muka surat 129, membai'ah Imam Mahdi apabila tiba bulan Muharram. Ni saya sebut bulan Muharram tadi ni, setelah peristiwa berdarah di Mina tadi, maka pada saat itu Imam Mahdi akan dibai'ah, dilantik untuk menjadi pemimpin yang dipatuhi. Itu bai'ah. Orang tabal dia, sehingga semua orang memberi sokongan dia jadi Imam Mahdi dengan cara bai'ah. Kita guna pinjam nama sokongan lah. Kalau sokongan dengan undi macam orang nak jadi jawatan tu jawatan ni, tapi caranya di sana berbai'ah. Saya bai'ah taat setia dengan engkau sebagai Imam Mahdi, aku akan jadi pengikut Imam Mahdi, ya. Akan bai'ah. Siapa yang ada di masjid di Mekah tu, maka semua tu akan datang bai'ah, kecuali orang munafik. Munafik kata, mengarut, aku tak nak lah, aku tak nak lah. Munafik, na'udzubillah min dzalik. Sebab tu kalau yang datang daripada jauh tadi, kita kata sampai merangkak celah Imam Salji tu, memanglah itu kuat imannya, orang yang beriman. Sekarang ni kadang-kadang kita tak boleh nak nilai iman orang tu beriman atau tidak. Pakaian, serban sama aja, jubah-jubah juga, syal ada pun ada juga, boleh jadi. Cakap masya-Allah hadis, hatinya nifak, munafik, kan? Na'udzubillah min dzalik. Tapi zaman ni nampak jelas, rupanya engkau ni munafik. Ni time Imam Mahdi nanti, dia takkan, aku tak nak ikut lah tu, bukan Imam Mahdi lah, mengarut lah. Walaupun dah ada tanda-tanda yang kita belajar, maka itu dah nampak dia ni ada nifak dalam hatinya, na'udzubillah. Pada mulanya telah datang ke negeri Mekah 7 orang ulama ni bulan Muharram. Bila? Setelah musim haji tadi, penuh dengan gawat tadi kan, huru hara, bunuh. Setelah selesai musim haji, iaitu tamat Zulhijjah, masuk Muharram, orang Mekah dah balik, orang haji yang sihat, yang selamat balik. Lepas itu datang 7 orang ulama tanpa rancang, tak dirancang pun. Dan setiap seorang mereka tu dengan yang lain bukan sama negara, daripada tempat-tempat yang berlainan. Tak, pada fizikalnya tak kenal, aku tak kenal kau, kau tak kenal aku, tapi mereka wali-wali ini adalah tanda-tanda dia. Sama-sama dia orang ancam lah, kan? Mereka datang ke Mekah dengan tujuan yang sama, misi sama, tapi bukan rancang, iaitu mencari Imam Mahdi. Imam ni je yang mampu menyelamatkan umat Islam, menyatukan umat Islam. Orang lain takkan ada yang boleh menyatukan umat Islam. Hanya Imam Mahdi penyelesaiannya. Jadi mereka cari di Mekah ke di Madinah untuk bai'ah dengannya, dan mereka masing-masing sebenarnya telah dibai'ah. Setiap mereka ni ada pendokong belakang, tak datang, tapi yang datang wakil satu. Pendokong dia 313 orang setiap seorang. Kau ni pun macam contohlah, katalah datang daripada Yaman, kita tak tahu lah orangnya kan, siapa-siapa wallah alam, datang daripada Yaman, contoh ni contoh je.
Ni ada dah wali-wali di Yaman tu dah berbai'ah, engkau tolong bai'ah pada Imam Mahdi, kami wakilkan bai'ah kami pada engkau. Walaupun kami tak dapat pergi, engkau pergi, jadi bai'ah engkau pada Imam Mahdi, macam kami juga telah bai'ah pada Imam Mahdi. Ya. 13 orang yang setia dengan mereka, setiap individu tadi ni. Jika kehadiran mereka di Mekah adalah mewakili daripada sebilangan yang tersebut. Apabila mereka telah bertemu di Mekah, kebetulan mungkin tengah buat umrah, jumpa. Dari mana? Dari Yaman. Mungkin ini pula daripada Syria, yang ni daripada Iraq contoh, ni daripada Mesir, ni tak tahulah kita wakil Malaysia ada ke tidak. Wallahualam. Tak disebutlah daripada negara mana, cuma mereka ni tempat yang berbeza. Lalu masing-masing berkata pada sahabat, apakah sebenar tujuan datang? Apa tujuan sebenarnya misi datang ke Mekah ni? Masing-masing menjawab, kami datang ke sini untuk mencari penyelesaian terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam ni. Perang yang bunuh di Mekah, musim haji berbunuh-bunuh ni. Kami mencari seorang tokoh yang mampu memulihkan keadaan dan memadamkan persengketaan yang telah banyak mengorbankan nyawa di kalangan kita umat Islam. Kami mencari seorang tokoh yang mampu menguasai kota Konstantinia, pemimpin yang boleh memimpin umat Islam. Sebenarnya kami telah tahu namanya Muhammad Abdullah dan nama ayahnya serta ibunya, tanda-tandanya, cuma nak cari mana dia orang ni. Tanda tahu dah. Rupanya semua 7 orang tadi misi yang satu tu je, nak cari Imam Mahdi belakang. Lalu mereka bersepakat untuk mencari, barulah mereka bergabung jadi satu gabungan 7 orang untuk pergi round, pergi sana, pergi sini, cari-cari orang tu ada ke tak, dalam Masjidil Haram ada ke tidak. Di sekitar kota Mekah, apabila mereka telah menemuinya, nampak lelaki itu, dia tidak mahu mengaku. Dia kata, mana aku Imam Mahdi, bukan akulah. Ketika tu dia tak ada langsung tokoh ulama, dia bukan tokoh ulama, malah kata orang yang berceramah, tanya para habaib ceramah, mungkin pakai dia macam orang yang bukan, mungkin pakai baju bola, seluar jean, t-shirt. Dia tak ada tokoh Islamik langsung. Tapi ulama ni kenal, tengok riak mukanya, keturunannya, dia pun tahu dah. Walaupun tak nampak dia tokoh sebagai pemimpin ke, sebagai orang mengamalkan Islam, tokoh ulama dan sebagainya. Dia nampak orang ni. Jadi itu tak pelik kalau saya sebut, saya tak nak sebut nama lah. Dia ada keluarga Habib di Mekah. Dia datang sini sembang dengan dia, sembang MU, Liverpool, bola, Olimpik, sukan. Buka TV dia tengok itu je lah. Majlis mau pun tak mau pergi. Bukan kita nak hina, tidak, tapi mungkin entah orang macam ni, tapi keturunan Rasulullah, jalurnya Sayyidina Hasan, kan? Jadi mungkin itu. Maka disebutkan tadi mana? Oleh sebab itu Madinah, dia melarikan diri. Apabila mereka telah menemuinya, dia tidak mahu mengaku bahawa dia tokoh yang dicari-cari, lalu dia melarikan diri ke Madinah. Ini Nabi sebut, dia ulang-alik Mekah Madinah beberapa kali dalam satu hari. Kalau zaman dulu boleh percaya, mana nak percaya berapa kali. Madinah Mekah Nabi hijrah paling cepat 7 hari, 8 hari. Mana satu hari nak ulang 2-3 kali. Sekarang baru kita nampak. Berapa jam naik kereta api? 2 jam. Saya baru lah, orang kata perak kan, orang kampung kata perak, naik kereta api Mekah Madinah 2 jam suku zoom sampai. Nak lipat balik Mekah boleh, beli tiket pula pergi Mekah pula, beli tiket pula pergi Madinah pula, ulang pergi mai sehari 3-4 kali. Kalau bas lama juga 8 jam. 8 jam nak 2 kali penat juga, bas payah kan. Kereta api senang. Masya Allah. Oleh sebab itu, ini mukjizat Nabi. Nabi sebut akan datang seolah sahabat. Kalau kita duduk zaman sahabat, memang kita tikai, ya ke Rasulullah, macam mana boleh ulang alik 3 kali, 4 kali, 5 kali? Sebagai riwayat kata 7 kali ulang alik dia. Lari sana, lari sini, pergi semua. Takut puak ni tangkap dia. Dia tak nak. Dia duduk Madinah, dia rasa dia orang datang Madinah nak tangkap dia. Dia lari Mekah pula. Dia rasa dia orang balik Mekah pula, dia pergi Madinah pula. Ulang alik. Oleh sebab itu,
Oleh sebab keadaan di Madinah juga tidak selamat bagi dia, dia kembali balik ke Mekah. Lalu sekali lagi dia ditangkap di Masjid Haram berhampiran dengan Hajar Aswad. Lalu dikatakan kepadanya, ini last, tak tahu kali yang ketujuh ke, mungkin riwayat kata kali ketiga ke, kali terakhir kena tangkap. Tangkap apa? Ni ulama 7 orang ni pegang tangan dia, tak bagi lari dah. Engkau akan dibunuh. Dia orang ugutnya, kalau kau tak terima bai'ah sebagai Imam Mahdi, engkau akan dibunuh nanti. Dan seandainya engkau enggan menerima pelantikan kami, engkau akan menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat yang sedang berselisih. Dosa umat Islam semua engkau tanggung kalau kau tak terima jawatan Imam Mahdi ini. Bukankah engkau tidak tahu, bahawa tentera musuh sudah mula berangkat ke arah kita ni, nak main Mekah, nak hancurkan Mekah ni? Siapa dia? Yang dikatakan ketika tu tentera Sufyani. Akan disebut tanda dia nanti. Sufyani dah ada di mana? Di Syria, Syam. Yang menguasai Syam, tentera yang sangat kejam. Sekarang, oh Masya Allah, hancur bumi Syria. Siapa pernah pergi Syria? Saya pergi tahun 2010 sebelum perang tu. 2010 tak? Cantik, dengan kebun zaitunnya, bangunannya cantik, orangnya baik, Masya Allah kan? Sehingga kami pergi, saya ikut Syekh Fahmi Zamzam almarhum, kami pergi ke Halab. Nama tempat Halab tu dekat dengan Turki. Pergi sana, ada orang kenal atas kenal. Syekh tak kenal dia, dia tak kenal Syekh, tapi ada kawan yang kenal tu, tolong recommend. Dia bagi tahu ni orang Malaysia, Syekh besar Malaysia nak datang ke Halab. Dia sanggup kosongkan suruh anak isteri balik kampung. Kosongkan rumah, taklah besar sangat rumah dia. Dia siapkan jadi hotel rumah dia untuk kami je. So tanya dia macam mana, anak tak ada ke, tak kahwin? Dia kata kahwin. Kat mana isteri? Balik kampung. Dia suruh balik kampung kerana nak bagi rumah tu kami duduk di Halab. Dia kata aku nak barakah ni, barakah tetamu datang. Inilah Allah cinta aku, Allah ampun dosa aku kerana aku layan tetamu. Dia jadi khadam kami pula. Nak beli roti, nak beli apa, semua dia lari keluar masuk, siapkan makan kami semua. Malu kami. Dan kita ingat dia memang tukang khadam tuan rumah ni, rupanya dia yang tuan rumahnya. Masya Allah. Lepas tu kami merancang nak pergi Turki, sebab dia dekat sepadan Turki. Dia orang kata tak boleh masuk, keadaan tak sesuai. Jadi itu di Halab. Masya Allah, orangnya sangat baik kan? Tapi sekarang Allahu Akbar, habis dah orang baik-baik tu. Dibunuh, diseksa, dizalimi. Masya Allah. Bangunan-bangunan semua kita tengoklah gambar, hancur sehancurnya. Masya Allah. Jadi orang ugut dia macam tu. Ketika itulah dia terpaksa menerima bai'ah daripada 7 orang ulama tadi, dan diikuti oleh kaum muslimin yang ada di Mekah. Jadi tentera yang datang, tentera Sufyani. Kalau sekarang ni apa dia presidennya? Apa Asad? Hafiz Asad, Hafiz bapak dulu kan. Sekarang ni apa tu? Bashir Asad. Kan? Masya Allah lah, kita tak tahu keadaan dia macam mana. Tapi kita tak kata tak itu Sufyani, kerana belum sampai. Tentera Sufyani dekat dengan Imam Mahdi. Dan bila Imam Mahdi naik, dia dah hantar dah, siap battalion dia. Hari itu juga hantar pergi. Hantar mana? Pergi Madinah, bunuh semua keturunan Nabi. Yang Said semua bunuh. Dan teruskan perjalanan ke Mekah, 2 misi. Bunuh Imam Mahdi dan roboh Kaabah. Tentera Sufyani ini hantar. Tapi tak sampai. Sampai Madinah, baru nak pergi keluar daripada Madinah nak pergi Mekah, sampai di satu tempat Baida yang dikatakan dekat dengan Dhul Hulaifah, tempat kita miqat kan. Tak jauh di situ. Wallah alam tempat exactly tu tak tahu di mana. Tapi orang kata dekat. Di situlah Allah tenggelamkan. Jerlus tanah berdebu menjadi kubur terus. Semua tentera kecuali 2 orang. Daripada tentera tu 2 orang je Allah selamatkan. Seorang lari balik, bagi tahu ke bos dia Sufyani di Syam, kata tentera dia dah mati semua. Seorang lagi lari ke Mekah. Sampai Mekah, sampai berita pada Imam Mahdi bahawa Sufyani dah hantar tentera mai. Ini akan berlaku ni. Tapi bila berlakunya? Pada setelah dibai'ahnya Imam Mahdi. Ketika itulah dia terpaksa menerima bai'ah daripada 7 orang ulama tadi, dan diikuti oleh kaum muslimin yang ada di Makkah. Bai'ah ini akan dilakukan di dalam Masjidil Haram, di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Boleh bayang tak? Depan pintu Kaabah. Kalau kita menghadap pintu Kaabah, kiri Hajar Aswad, kanan Maqam Ibrahim. Di situ tempat
ditabal dia menjadi Imam Mahdi. Setelah selesai dibai'ah, Imam Mahdi akan memberikan ucapannya di atas mimbar. Orang suruh dia berucap lah, baru dia lantik menjadi Imam Mahdi. Ketika tu dia masih tak pandai nak berucap, tak pandai nak berucap kan? Tak ada lagi macam ilmu tak ada pada dia. Seterusnya beliau mendapat kepercayaan dan kecintaan daripada seluruh lapisan kaum muslimin, sehingga terbentuk satu tentera yang bersedia berkorban apa saja yang mereka miliki. Ini yang bai'ah di Mekah, semua berani akan jadi tentera. Walaupun dia dulu tak pernah tengok pistol, tak pernah pegang pedang kan, nampak penakutnya, tapi bila dia bai'ah Imam Mahdi, ada power lain, dia akan semangat jadi tentera Imam Mahdi kan. Sebab tu yang kita tadi, tentera ciri Imam Mahdi bukanlah mesti kuat, badan sasar, tak semestinya. Yang penting iman dia, amalannya kuat, imannya kuat, tak tergugat dengan kedudukan dunia dan sebagainya. Tu disebutkan tadi, bila dia mula berucap naik atas mimbar, dia tak pandai nak berucap. Macam orang tak pernah berucap depan orang kan. Datin selalu berucap depan orang, tak apalah, tak takut. Orang lain tak pernah berucap, berdiri duduk depan ni. Saya dululah masa pertama kali dalam masa sekolah menengah kan, dilatih kami suruh berucap, berpidato depan orang. Depan, masa sebelum tu kita hafal hadis innamal a'malu binniyat semua, lancar. Naik atas pentas, bismillah lupa, gelap habis semua, tak boleh nak berucap kan. Jasa baik ustaz-ustaz lah, Pak Asal cakap juga bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat, baru terkeluar, boleh lanjut sikit kan. Sampai sekarang ni alhamdulillah lah kan. Tapi nak sebutnya Imam Mahdi ni bila naik atas mimbar nak berkhutbah, gagap, tak tahu nak cakap, satu kataan keluar. Nampak reaksi dia yang lucu bila nak berucap tu, bismillah, dia tampar paha dia, ketuk-ketuk, keluar satu dua perkataan kan. Akan dicerita tandanya kan. Setelah selesai di bai'ah, semua pengikut dia akan berkorban untuk dia. Allah, masya-Allah. Sampai berapa kita nanti? 45. Boleh teruskan lagi. Sifat-sifat Imam Mahdi. Beliau adalah keturunan Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, daripada jalur Nabi SAW. Dan namanya Muhammad bin Abdullah, namanya sama dengan nama Nabi Muhammad SAW, dan nama ayahnya sama dengan ayah baginda. Ayahnya adalah daripada keturunan Hasan dan ibunya daripada keturunan Sayyidina Husain. Jarang berlaku macam ni. Kebanyakannya kalau daripada keturunan jalur Sayyidina Hasan, dia akan kahwin sama-sama itulah kan. Yang Sayyidina Husain kebanyakannya. Tapi keturunan dia, mak dia daripada jalur Sayyidina Husain, ayahnya daripada jalur Sayyidina Hasan. Jadi para habaib, contoh Habib Ali kan, tu Habib Omar yang datang daripada Yaman, tu semua daripada jalur Sayyidina Husain. Jalur sana Syekh Afifuddin, tu daripada Sayyidina Hasan kan. Syekhuddin Jalani tu daripada Sayyidina Hasan. Allah. Ayahnya daripada keturunan Hasan dan ibunya daripada keturunan Sayyidina Husain, atau sebaliknya. Itu khilaf, tapi ini pandangan yang kuat. Ayah daripada Hasan lagi. Kenapa dibahas oleh ulama? Yang pegang kata ayah daripada keturunan Sayyidina Hasan, ibu daripada keturunan Sayyidina Husain, bukan terbalik. Sebab nak seolah balas balik jasa Sayyidina Hasan. Apa dia? Sayyidina Hasan setelah Sayyidina Ali diracun sehingga dia wafat. Dia khalifah yang keempat kan. Dia wafat, diracun, dibunuh. Sayyidina Ali dibunuh. Maka ketika tu orang lantik anak Sayyidina Ali, iaitu Hasan, si abang ni, lantik dia jadi khalifah. Ketika tu di Syam, dia dilantik mana? Di Kufah di Iraq. Di Syam, orang Syam tak nak Hasan, nak lantik Muawiyah bin Abi Sufyan. Nak lantik ni. Ketika tu Hasan baru naik jadi khalifah Islam, kira yang kelima lah selepas Sayyidina Ali. Di Syam tak setuju, macam nak berontak, nak angkat Sayyidina Muawiyah juga. Maka dah keadaan dah tak tenang ni, Sayyidina Hasan sanggup, aku letak jabatan, biarlah orang lantik Sayyidina Muawiyah naik, aku rela letak jabatan. Bila cukup masa pemerintahan dia 6 bulan. 6 bulan
6 bulan genap dengan harinya. Hari Isnin 12 Rabiul Awal dia turun. Itu tarikhnya wafat Nabi, itu tarikh lahir Nabi SAW. Maka dikatakan Nabi sebut, khalifah selepas aku hanya 30 tahun. Nabi sebutlah hadis, khalifah selepas aku hanya 30 tahun. Selepasnya adalah al-muluk. Muluk ni monarki kan? Macam sistem raja. Lepas bapa lantik dah raja muda. Dia naik, lantik anak dia pula, naik, lantik anak dia pula. Itu bukan sistem khalifah. Itu monarki, sistem raja, ya. Apa tu yang khalifah ni macam mana? Tak ada dilantik. Kalau khalifah ada, contoh Abu Bakar, dia tak pernah bagi pencalonan. Lepas aku Umar tak pernah cakap. Bila dia meninggal, umat Islam bermesyuarat bincang, lantik Umar. Umar tak pernah pun bagi tahu kata timbalan aku Osman lepas aku mati nanti Osman naik tak ada. Sayyidina Umar tak pernah lantikkan macam tu pun. Dia meninggal, umat Islam bermesyuarat, lantik Sayyidina Osman. Begitu dia meninggal, lantik Sayyidina Ali. Begitu juga Sayyidina Hasan, dilantik dengan cara demikian. Sayyidina Ali tak pernah pun lantik anak dia sebagai pengganti, tapi umat Islam yang lantik Sayyidina Hasan. Dan hitung daripada wafat Nabi SAW, naiknya Sayyidina Abu Bakar tu hari pertama. Hitung harinya betul-betul dengan hari letak jawatan Sayyidina Hasan. Hitung cukup 30 tahun. Ini mukjizat Nabi SAW. Setelah tu naiknya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dia dah awal-awal lantik timbalan aku adalah anak aku. Memang betul Sayyidina Muawiyah wafat, anak dia yang menjadi penggang khalifah, pengganti dia. Begitulah jadi seterus sampai ke zaman khalifah Islam seterusnya. Jadi takkan berlaku khalifah, takkan ada sistem khalifah. Kata ulama, takkan berjaya. Katalah ada kesedaran sekarang kita nak buat sistem khalifah. Maksud khalifah ni macam mana? Umat Islam seluruh dunia ni satu je ketuanya. Bukan presiden sana, bukan Perdana Menteri sini, bukan sana, bukan sini. Mana negara umat Islam satu je ketua, khalifah Islam. Sistem tu ni takkan berlaku kecuali sampai Imam Mahdi nanti baru mula balik. Sebab Nabi dah sebut khalifah lepas aku hanya 30 tahun je. Lepas tu raja. Sampailah Imam Mahdi yang sebagai khalifah Islam pula. Beliau adalah keturunan tu dia sebut tadi. Tu kita sebut tadi, kenapa daripada jalur bapa ni Sayyidina Hasan, kerana seolah nak balas balik jasa Sayyidina Hasan yang rela letak jawatan kerana nak jaga supaya umat Islam tak berperang. Sana dah macam nak perang serang sini, nak lantik Muawiyah, tak mau perang, aku letak je lah, bagilah dia naik. Aman umat Islam, taat pada satu pemerintah Sayyidina Muawiyah. Jadi dia rela letak jawatan, Allah ganti dia keturunannya jadi Imam Mahdi. Tempat kelahirannya di Madinah Al-Munawwarah. Umurnya ketika dibai'ah antara 30-an 40-an. Saya memang telajar ni, tak lihatlah. Jangan pandai-pandai mengaku pula. Akhlaknya banyak merupai akhlak Rasulullah SAW. Akhlak baik, mulia. Walaupun bentuk badannya tak sama bentuk badan Nabi. Bentuk badan Nabi, Masya Allah, flat daripada dada sampai keput, mendatar, sama. Kalau sekarang ni tu dia perutnya ke depan. Itu disebut ni memang sifat Imam Mahdi, dia punya fizikal dia. Dan badan Nabi bentuk V bidang dia kan. Dadanya lebar, perutnya dan pinggangnya ramping. Macam itulah kan. Nampak sasar badan Nabi SAW, tapi dia tak. Bentuk badan tak sama, tapi akhlaknya sama. Dia dikenali macam tu. Baginda badannya seakan-akan seorang daripada keturunan Bani Israel yang badan gemuk-gemuk. Lidahnya seakan-akan berat berkata-kata, dia tak pandai ceramah. Apabila berasa berat lidahnya untuk berbicara, beliau akan segera menepuk paha kirinya sehingga berkata-katanya mudah keluar di mulut. Tadi dia nak cakap tampak paha baru keluar satu dua perkataan. Ini reaksi dia punya lucu dia sikit. Kita cuba tengok, nak cakap apa pun tampak. Tak boleh lagi, tampak pipi tu pang. Hidungnya mancung, masya-Allah. Dahinya luas, mukanya bersinar, laksana bintang yang bercahaya. Masya-Allah, macam mana kita nak
nak bayang pun tak tahu. Bila ada baru kita nampak, kan? Warna kulitnya seperti kulit orang Arab, merah kemerahan, walaupun bentuk badannya seperti orang Bani Israel, gemuk-gemuk, kan? Gempal-gempal. Di antara gigi-giginya ada sedikit jarang, kan? Tu gambaran cantik orang Arab. Dia nilai macam tu. Tengok gigi, jarak kan, oh cantik. Kan? Rupanya jarak dah luruh seketul. Dah jatuh gigi jarak pun. Bukan jarak satu tu. Warna kulitnya seperti kulit orang Arab, walaupun bentuk badannya seperti orang Bani Israel. Di antara giginya ada sedikit jarang, janggutnya tebal. Tak jadi ya. Ini nipis ya kan. Matanya seolah-olah sentiasa dicalik dengan celak. Ini mata Nabi SAW. Matanya dah bercelak walaupun tak letak celak, hitamnya. Di mukanya ada tahi lalat dan perutnya agak sedikit besar. Muka dia tak lalat, ada sedikit besar perutnya. Rambut, janggut dan kesemua bulu badannya hitam, tak beruban, dan sama dengan dan bersama dengannya bendera. Ini khazanah Nabi, bendera Nabi SAW ada dengan pada dia. Jadi ada seorang, masa saya pergi dulu lah, saya pun tak sempat ziarah, dia orang kata ada Syekh Abdul Kabir nama dia, yang menyimpan khazanah Nabi SAW. Tapi dia tak simpan satu tempat kot, simpan bendera, jubah lama, rambut Nabi. Orang yang pernah pergi ziarah, dia ada cerita. Satu tu, satu perca kain, pecahan kain, koyak kain tu, dia simpan dalam botol. Dia kata, tahu tak keajaiban kain ni? Tahu kain ni siapa punya? Kain ni kain Sayyidina Husin, dia kata. Ketika Sayyidina Husin pakai hari dibunuh di Karbala. Malam 10 Muharram, malam tarikh 10 tu dia dibunuh. Malam 10 Muharram tiap tahun, darah kering yang lekat kat kain tu jadi merah cair balik. Cair balik. Itu saya tak tengok, orang ni kawan yang cerita, kan? Sebab Syekh Abdul Kabir tu cerita pada dia yang pegang benda tu. Dia kata ada lagi tongkat Nabi apa semua ada dia simpan, cuma dia tak keluar tunjuk semua. Saya nak pergi tak jadi, sampai lah PKP kan. Allah alam. Tak tahulah ada lagi ke tidak, Allah alam. Tapi dia tu hanya orang dekat je dia bagi peluang datang ziarah. Tak kenal, tak ada rekomen dia tak nak bagi, kan? Jadi tak mustahil barang tu ada lagi pada orang lain, mungkin pada keluarga yang akan dilantik menjadi Imam Mahdi ni. Dengannya liwa ataupun bendera Rasulullah SAW. Begitu juga jubah dan pedang Nabi SAW. Pada mulanya Imam Mahdi bukanlah seorang yang terkenal dengan sifat keutamaan, maksud tokoh. Dia orang tak nampak pun, tak kalau Imam Mahdi macam ni, bakal nak jadi Imam Mahdi macam ni. Orang tak sangka pun, tak jangka. Kecuali ulama yang ada ilmu tentang ni, baru dia orang kenal. Lalu Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepadanya, sehingga dalam satu malam saja beliau sudah berubah daripada keadaannya yang asal. Tak pandai cakap, nak ceramah keluar ayat Quran pun tak kerti. Tu hari yang dilantik tadi kan, yang gagap-gagap tepuk paha kiri tu, malam tu, satu malamnya, besok dah jadi lain, totally lain, berubah terus. Nampak dia pun orang dah gerun, nampak ketokohan dia, kan? Cakapnya fasih, lancar, dengan ilmu Al-Quran dan segalanya. Hebat, ingatan ilmunya, fasih cakapnya, hebat. Orang tengok dia, ulama yang 7 tadi, mulanya pandang dia ni macam budak-budak je lah, kan? Tangkap ugutnya tu. Esoknya dia orang ni semua tunduk, taat, patuh pada dia. Nampak ketokohan dia. Satu malam Allah berubah dia, kan? Tu Allah macam masukkan benda-benda tu satu malam saja, sehingga dia berubah daripada keadaan asalnya. Beliau telah menjadi seorang yang warak pada besoknya, hebat, adil, alim dan sebagainya, seperti sifat yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam hal ini ada diriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, Al-Mahdiyu minna ahlal bait yuslihuhu Allahu fi lailatin. Imam Mahdi ini dilahirkan daripada keturunan Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, keturunan Sayyidina Fatimah, jalur Sayyidina Hasan tadi dan Husain, yang telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala akan segala kebaikannya pada satu malam saja, lengkap jadi pemimpin besar.
Padahal sebelum tu tak nampak tokoh langsung. Orang lantik dia jadi Imam Mahdi, cakap pun tak pandai, pakaian pun masih macam tu, kan? Dengan kesempurnaan segala akhlak dan kebaikan ini, maka Imam Mahdi layaklah untuk memimpin dunia. Ketokohan tu dah lengkap dan menghapuskan segala bentuk kezaliman. Beraninya luar biasa, sehingga dunia menjadi makmur, aman, damai pada masa pemerintahannya. Pusat pemerintahan dia di mana? Setelah dia di Mekah tadi dapat berita tu, tentera Sufyani nak serang, tapi dah terbunuh di Madinah. Yang tu yang Aisyah kata, ya Rasulullah, di Baidah tu bukan semua orang tentera Imam Mahdi yang mati situ. Macam mana pula orang nak pergi umrah, orang yang berniaga, orang tempatan? Nabi kata semua sekali mati, jatuh jerlus jadi lubang semua sekali. Orang tempatan, orang nak pergi umrah, orang yang berniaga situ, walaupun dia bukan tentera nak roboh Kaabah pun, semua Nabi kata semua. Cuma dibangkitkan daripada kubur bergantung pada niat dia orang. Dia niat bersama tentera tentera Sufyani nak serang Kaabah, bangkit sikit, nanti dikenakan azab. Tapi dia kebetulan lalu nak pergi umrah, jatuh jerlus, matinya mati syahid, bergantung pada niatnya. Masya Allah. Lamanya pemerintahan, berapa lama? Sejak tu dia dah tahu, maka dia terus gerakkan tentera yang bai'ah di Mekah. Dan semua dalam laluan-laluan tu ada orang bai'ah, jadi tentera dia makin ramai. Pergi ke mana? Pertama sekali dia pergi ke Syam, Syria. Kalahkan tentera Sufyani tadi. Kalahkan tentera Sufyani yang kejam sangat ni, yang jahat sangat. Dan terus dia pergi ke Baitul Maqdis. Khilaf sama ada dia pergi Baitul Maqdis dulu atau Syam kemudian, ataupun Syam dulu baru Baitul Maqdis. Itulah pertamanya Baitul Maqdis berjaya ditawan oleh Imam Mahdi dan umat Islam. Sekarang ni apa jadi berita semalam, kan? Kita tengok macam mana dia orang ni. Saya baru plan nak pergi ujung bulan 10 ni, kan? Tapi tengok ni kacau bilau lagi ni, kan? Alhamdulillah lah dah sempat pergi 2 kali bawa jemaah kita. Masa tu masih tak ada apa-apa lah, kita aman lagi. Plan nak pergi bulan 10 tu apa? Sambutan Maulidur Rasul sana sangat hebat. Dia sambut sungguh-sungguh dengan baca maulid, qasidah, Masya Allah, meriah macam hari raya kita tu punya meriah di Baitul Maqdis, kan? Hebat. Jadi tu kita pilih nak pergi Maulidur Rasul tu. Kebetulan masa saya pergi tu, dia orang buat di satu tempat pentas dengan qasidah. Kita dengan pakai seluar dengan jaket ni, jumpa imam panggil, Malaysia, ta'al. Panggil tu, alamak, panggil. Segan pula nak naik sampai situ, kan? Duduk sebelah dia dengan qasidah, Masya Allah, sangat nampak kemeriahan sambutan Maulid Rasul. Yang minat nak pergi bulan Maulid Rasul Rabiul Awal bulan 10, tapi dah tengok macam ni punya keadaan, tak tahu keadaan macam mana, kan? Wallah alam. Kalau ada rezeki sampailah, insya-Allah. Penting untuk kita pergi sana, sebab Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, Nabi suruh kita pergi ziarah. Kalau mampu pergilah. Tak boleh pergi badan pun, bagi duit pergi sampai. Sedekah kita di sana. Okey, tu Imam Mahdi, tapi dia tak berjaya lawan Israel. Dia tak boleh lawan tentera Bani Israel, kan? Dia tak boleh lawan. Dia hanya dapat tanah masjidnya. Tanah masjid luas. Masjid luas, tanah dia. Dalam tanah Aqsa tu, tanah Baitul Maqdis, Quds tu, ada 6-7 buah masjid kecil-kecil. 2 masjid besar. Satu Masjid Aqsa yang Masjid Qibli disebut, tempat kiblat lama. Lepas itu satu lagi di tengah-tengah, Dome of the Rock. Kalau kita tengok tu yang kubah kuning tu, kan? Orang kata tu lah Masjid Baitul Maqdis, itulah Masjid Aqsa. Bukan, Masjid Aqsa lain. Yang tu dia panggil Dome of the Rock ataupun Qubbatul Khadra, Qubbatul Safra, kan? Kita sebut masjid batu tergantung. Tu. Ada lubang bawah tu, kan? Tu. Dia bukan itu dalam komplek Al-Quds, tanah suci. Tapi Masjid Aqsa bangunan lain. Jadi Imam Mahdi duk kontrol situ, itu jadi pusat pemerintahan dia. Tapi di luar tu tentera Israel masih bebas, kan? Sampai Nabi Isa turun baru berjaya bunuh semua Yahudi keliling tu. Sebab tu saya sebut dulu, kan, sinonimnya kebetulan jadinya, yang kita nampak kebetulan sebenarnya itu perancangan Allah. Orang Arab di sana kena tindas,
kena rampas. Baru ni saudara Maryam, Hajjah Maryam yang bawa, kalau saya bawa jemaah, dia jaga jemaah perempuan. Dia ada satu rumah sebelah dinding pagar Masjid Aqsa tu, Masjid Al-Quds. Dia masih pertahankan rumah tu walaupun ditawar dengan juta-juta dolar Israel nak beli. Cara beli dia tak nak jual, cara paksa kacau rumah dia. Selepas 3 hari dia orang ceroboh, pecah pintu, masuk, geledah habis semua. Sebab tu dia orang Malaysia masuk tengok rumah dia berselerak, kain macam berselerak lah, tak tersusun langsung. Dia kata, minta maaf ya, rumah saya selerak macam ni bukan kerana saya tak kemas, kami tak boleh nak kemas. Kemas besok 2-3 hari dia masuk, geledah habis semua. 2-3 hari habis semua, masuk lagi. Sengaja dia nak menyakiti kami, nak halau kami keluar dari situ. Tapi dia kental, Masya Allah. Anak dia 2-3 orang dah syahid, 2 orang syahid, seorang dalam penjara, baru keluar tangkap masuk balik. Kental sungguh hati dia orang, Masya Allah, hebat. Mereka mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Allah Akbar, sangat luar biasa lah, luar biasa jiwa dia orang. Dia kata, aku tawarlah dunia seisinya, aku tak sanggup jual sampai darah aku keluar. Maksudnya, ini baru semalam dia hantar gambar sekali lagi, tentera pukul dia, pam pam. Perempuan, bukan, lebih kurang 50-an lebih, 60, dekat 60-an. Kena pukul dengan tentera. Pukul tentera, pukul dengan cota, dengan tolak dia, kan, geledah rumah dia, pecah pintu dia. Allah. Tapi dia tetap nak pertahankan. Itu sangat kental semua. Tujuan mereka ni, tujuan mungkin aku sampai pada Imam Mahdi nanti. Itu hebat dia orang ni, Masya Allah. Imam Mahdi akan merintah selama 7 atau 9 atau 30-40 tahun. 30-40 tu pemerintahan keseluruhan dia bersama dengan Nabi Isa AS. Tapi kemuncak kejayaan masa zaman kegemilangan dia tu lebih kurang antara tadi sebut 7 atau 9. Zaman dia perintah tu, negara-negara yang dia lalui semua dah di bawah tentera Islam, jadi aman. Mekah, Madinah aman, tak ada kacau bilau lagi. Tetapi mengikut Imam Ibn Hajar Al-Haytami, semuanya itu benar-benar benar, kerana riwayat yang mengatakan 7 atau 9 tahun itu melihat pada zaman keemasan, kegemilangan pemerintahan dia. Dan riwayat mengatakan 30 atau melihat pada zaman pertengahannya, dan riwayat 40 tahun itu melihat kepada keseluruhan masa pemerintahan dia. Sama ada 40-an tu dia sahaja sebelum Nabi Isa ataupun dah masuk sekali dengan Nabi Isa. Wallah a'lam, itu jadi khilaf. Pemegang bendera, Masya Allah. Sambung nanti insya-Allah. Jadi itulah apa yang berlaku. Dan dunia sekarang, contoh yang berlaku di Palestin, kita ialah memang sedih. Umat Islam kena kacau, kena halau dan sebagainya, kena curi, rampai semuanya. Tanah, bayangkan tanah dia orang berpeluh sejak tu nenek moyang. Yahudi masuk, dia kata mengaku, ni rumah aku, ni tanah aku. Baju ni baju aku, kereta ni kereta aku, ni aku punya, aku punya. Senang-senang aku. Sebenarnya tu akidah Yahudi. Yahudi punya pegangan akidah dia, seluruh dunia ni hak orang Yahudi sahaja, orang Bani Israel je. Yang Islam pegang tanah dia emas perak tu, dia curi harta Yahudi. Kristian ambil itu dia orang curi harta Yahudi. Jadi kalau dia ambil, terus dia mengaku jadi hak dia. Tu dia tak segan sidu mengaku ni tanah aku, ni rumah aku. Baru masuk tadi mengaku aku punya dah. Kan? Itu yang berlaku, dan sebenarnya itu perjalanan yang Allah dah atur. Kan dia orang tawar sampai Ukraine tu, dia tawar berapa puluh ribu orang mai datang duduk Israel, supaya orang Israel terkumpul satu tempat, dan senang Nabi Isa nak bantai semua nanti. Tak payah nak pergi Ukraine, tak payah nak pergi Amerika bunuh Yahudi, tak payah lari ke mana-mana cari orang Yahudi. Dah terkumpul dah sini. Masya Allah. Jadi itulah perjalanan dunia. Tapi kita janganlah pula duduk diam. Tetaplah dengan doa, ya Allah bantu orang Palestin, bantu dan sebagainya, dengan apa yang kita boleh bantu. Itulah. Jadi kalau orang yang ada ilmu, dia tak akan bercanggah dengan takdir. Dia yakin ini semua Allah takdir, macam ni jalan. Kan? Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan, kalaulah umur kita panjang, kita jadilah orang yang berbai'ah dengan Imam Mahdi. Kalau sampai pada umurnya, tak sampai pun dengan niat dan azam kita, insya-Allah. Ada soalan apa? Hayya qayyum.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadha, wa barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ati حسنة تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.